Siapa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, bagus. Okey, kalau siapa ada yang mengantuk tu, yang baru bangun tu, pergi ambil air, minum-minum dulu. Sambil-sambil tu makan kuih raya kah? Boleh? Boleh. Okey. Semua sihat? Sehat. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sehat. Okey. Okey, ini kelas kedua terakhir kita. Okey, semua sudah bersedia untuk belajar? Sedia. Okey. Bolehlah. Bolehlah. Okey. Okey, siapa? Semua boleh nampak skrin sekarang? Ada apa? Boleh. Boleh. Kejap ya. Adik siapa tu? Comel. Okey. Kejap ya. Okey, di skrin kamu sekarang ada apa? Bismillah. Okey, Bismillah. betul. Okey, betul. Kejap ya. Okey, ada bismillah kan? Okey, siapa tahu kita mau belajar apa hari ini? Siapa tahu? Sunat baca Ada bismillah. yang tahu? Okey, itu permulaan saja. Belum, bukan itu. Kejap ah. Okey, sudah tengok siapa yang belum masuk tadi. Okey. Okey, sebelum kita mula, Ustazah mau minta tolong Umair untuk baca doa belajar, boleh? Ada Umair? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanjur alaina min haza'ni rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. 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 Rabbil alamin. Japa siasat. Okey. Okey. Semua nak tahu kan apa kita mau belajar hari ini? Intabihu. Hai Ustazah. Ustazah. Okey, Ya, hari ni Ustazah. okey, walaupun pagi, Ustazah mau kamu semua bersemangat. Boleh? Boleh. Semua merespon. Semua merespon. Kalau saya jawab boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar. Sebelum tu, semua tengok gambar di skrin sekarang. Okey, ada gambar apa di skrin sekarang? Ada apa? Ada hujan. Lagi ada apa? Tangan. Batu. Tangan. Ada batu. Ada Ada batu. laut. Ada laut. Okey, atas tangan tu ada apa? Ada pasir. Pasir ataupun Laut. tebu tanah. Jadi, okey. Tayamum. Tayamum tak? Belum. Tayamum tu kalau pasir saja. Okey. Oh, Contohlah. ini Senang gila. Okey. Kalau contoh kita tengok gambar tu, okey, air hujan kita boleh guna untuk apa? Air laut kita boleh guna untuk apa? jenis-jenis Batu. apa yang benar tu? Kita boleh guna untuk apa? Debu tanah kita boleh guna untuk apa? Semua ni kita boleh guna untuk apa? Berwudu. Lain lagi, berwuduk tu termasuk dalam apa? Beristinja. Membersihkan Okey, berwuduk, beristinja, tayamum, semua tu dia termasuk dalam apa? Bersih entahlah. Membersihkan. Ayat lain? Bersuci. Betul, bersuci. Betul, pandai semua. Kita tepuk tangan semua. Okay, so sudah jelas juga. Jelas. Contoh saya minta maaf sebab ada bunyi mesin, ada orang mesin di luar ni. Kalau saya nak jelas bagi tahu, okay, boleh? Boleh. Okay, jadi hari ni tajuk kita bersuci atas kebersihan. Okay, ni saya lupa ganti satu Tirmizi. Okay, bersuci atas kebersihan. Okay, dalam buku teks kamu muka surat 101. Okay, ada yang ada buku teks sekarang? Tidak. Saya tidak. Okay, kalau yang ada,
Bukan muka surat 101. Okay. Bersuci asas kebersihan. Okey, semua boleh mula belajar sudah? Boleh. Okey, kalau dia mengantuk, pergi makan gula-gula, minum air, okey? Okey, pertama kita Okey. tengok dulu. Hari ni kita akan belajar apa? Okey, hari ni kita akan belajar apa yang kita perlu fokuskan. First, kita akan tengok apa maksud bersuci tu, taharah tu. Lepas tu kita tengok hukum dia. Lepas tu kita akan tengok apa dalil yang menyuruh kita untuk bersuci. Lepas tu yang kedua, kita akan kita akan mampu menyelesaikan alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Okay, seterusnya yang ketiga, kita nanti last lepas kita belajar, kita akan mampu membezakan jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Okay, saya boleh tangkap je setakat ni? Boleh. Okay, pertama sekali kita pergi kepada maksud taharah. Okay, maksud taharah. Okay, Ustazah mau minta Nazhan tolong baca maksud ni nak boleh? Yang kecil ni. Dua-dua tu kah? Dua-dua ni lah, ini sama ini. Yang kecil ni. Maksud tohara dari segi bahasa ialah suci dan bersih. Maksud dari istilah ialah suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okay, syukran Nazhan, syukran. Okay. Jadi hari ini maksud taharah di sini dari segi bahasa adalah suci dan bersih. Kata suci dan bersih. Okay. Dari segi istilah pula sama juga macam bahasa, cumanya semua terganggu kah dengan bunyi itu? Tidak. Tidak juga. Kau okey juga? Okey. Kalau terganggu beritahu Okey, kalau dari segi istilah pula adalah suci dan bersih daripada hadas dan juga najis. Okey, maksud sini maksud taharah ni bersih. Okey, bersih ialah suci. Suci dan bersih. Okey, lepas tu kalau istilah pula cara ingat dia sama juga. Kamu kena ingat bahasa sahaja, suci dan bersih. Kalau istilah kamu hanya perlu tambah question mark ataupun soalan. Suci dan bersih daripada apa? Daripada hadas dan juga najis. Okay, boleh tahu ke apa itu hadas dan najis? Tahu? Okay, hadas contoh hadas? Hadas besar. Hadas besar dan kecil? Ya, betul. Contoh najis? Najis mukhallazo. Air kencing. Betul. Betul. Okay, betul. Okay, semua boleh faham setakat ni maksud taharah di sini, suci dan bersih? Boleh? Boleh faham setakat ni maksud dia? Boleh. Okay. Boleh. Hukum kita bersuci ataupun hukum taharah ni, apa hukum kita membersihkan diri, apa hukum kita menyucikan diri kita, hukum dia Wajib. Okey, saya masih ingat pembelajaran yang lepas, kalau wajib ni macam mana? Berdosa kalau dia buat. Lepas tu? Kalau buat? Dapat pahala. Okey, betul. Buat dapat pahala, tinggal dapat Dosa. Okey. Bagus semua. Okey. Seterusnya, Ustazah mau minta tolong Akil, ada Akil? Ada. Tolong baca ni Nas, ayat Quran ni. Pendek ni Nas. Innallah yuhibbu tawabina Wajib. wa yuhibbul Mutatahhirin. Okey, syukran Akil. Okey. Jadi maksud sini bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya sini sesungguhnya Allah suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Di dalam ayat ni Allah ada cakap yang mana Allah suka mereka yang membersihkan diri. Okey. Kamu suka tak kalau contohlah kalau kamu dalam satu bilik tu di asrama tu, di Semekar tu, di SMU, kalau ahli bilik kamu tu, roommate kamu tu pengotor, kamu suka? Tidak. Ada yang
roommate kamu ataupun ahli bilik kamu yang suka buang sampah di mana-mana ada? Ada. Ada kan? Jadi, Banyak. ramai kan? Jadi, kita tak suka kan orang macam tu kan? Ya. Kita tak suka. Lepas tu, Allah pun sama macam Allah. Allah pun tak suka orang yang macam tu. Jadi, dalam ayat ni Allah cakap, Allah suka kepada mereka yang bertaubat dan membersihkan diri. Maksudnya membersihkan diri tu adalah suatu perkara yang Allah Suka. Betul. Ni surah Al-Baqarah ayat 222. Ini adalah dalil yang mana membuktikan bahawa Allah suruh atau Allah mewajibkan kita bersuci. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh tangkap juga? Okey. Okey, taharah tadi, maksud taharah tadi bersuci dan bersih. Okey, suci dan bersih. Apa beza suci dan bersih? Nanti saya akan bagi tahu di hujung pembelajaran. Okey. Taharah ni suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, tadi ada cakap hadas ada 2. Hadas apa? Besar, kecil. Besar atau hadas besar dan hadas kecil. Okey, betul. Hadas besar dan hadas kecil. Okey, lepas tu najis pula ada 3. Apa tadi ada orang cakap tadi? Mutawasita, mukhallaza dan Fafa. mukhaffafa. Betul. Okey, ni kita pergi tengok hadas dulu. Okey, taharah ni ingat jatuh. Bila bersuci dia berkait dengan 2 benda sahaja. Hadas dan juga najis. Kalau hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Okey, contohlah. Okey, contoh hadas kecil. Okey, contohlah kalau kita daripada tandas kan. Okey, lepas tu kita mau tiba-tiba ada azan. Lepas tu kita mau sebelum kita mau solat. Sebelum kita solat kita kena buat apa? Berwudu. Okey, betul, berwudu. Okey, kalau tiada air kita boleh buat apa? tayamum. Okey, semua tahu kan tayamum tu apa? Ada yang tahu? Tahu. Sapu debu tanah tu. Okey. Lepas tu contoh hadas besar pula. Contohlah kalau kamu ada perempuan dalam keadaan haid, dikaskan, beladah semua. Lepas dia bersih, dia kena mandi wajib. Okey, maksudnya hadas dia tu hadas besar, dia kena mandi wajib. Semua ada yang pernah mandi wajib sini? Ada. Okey, bagus semua. Okey, itu adalah hadas. Hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Lepas tu najis pula ada 3. Mukhaffafah najis yang paling ringan. Lepas tu yang kedua apa yang sederhana? Mutawasita. Betul, mutawassita. Lepas tu yang paling berat? Mukhalazah. Contoh najis berat apa? Babi. Betul. Bakas. Lagi? Tasu. Betul. Babi sama tasu. Okay, so boleh faham setakat ni taharah, asal ingat taharah, ingat 2 benda tu. Hadas dan juga najis. Taharah ni suci dan bersih daripada 2 benda tu, ingat tak? Hadas dan najis. Okay, so boleh tangkap setakat ni? Boleh. Ada yang rasa laju? Lidah. Ada yang rasa laju ke? Okey je. Okey. Okey. Siapa kalau anda faham mak kita Okey, lepas tu sekarang, sebelum tu saya mau panggil Nabil. Ada Nabil? Ada. Okey. Nabil boleh bagi tahu Ustazah balik apa maksud taharah tadi, maksud tadi yang si Umayyah tolong baca. Maksud bersuci. Sebar balik dari tanah setengah. Apa ulang? Ulang Nabil. Macam mana? Suci. Dah dengar Nabil. Fadlil boleh tolong Nabil? Maksud bersuci tadi. Boleh tolong? Saya boleh tolong? Apa maksud tadi yang saya sebut baik balik?
Saya Kak Ustazah. Apa? Adli. Maksud bersuci. Suci dan bersih daripada? Hadas dan najis. Betul. Okey, makasih Akil, Adlil. Okey, ingat maksud bersuci itu pendek sahaja. Maksud bersuci, maksud taharah, suci dan bersih daripada hadas dan juga najis. Ingat tak? Suci dan bersih daripada dua benda tu, hadas dan juga najis. Okay, saya boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, sudah mau semua merespon, boleh? Boleh. Inta, Boleh. Biru. AI. Okey. Seterusnya kita pergi kepada alat bersuci. Maksud sini apa yang kita boleh guna untuk bersuci. Okey. Okey, seterusnya ada tiga pembahagian di sini saya letakkan saya. So boleh nampak skrin kan? Boleh nampak skrin? Boleh. Ada gambar Boleh. apa? Boleh. Ada gambar apa? Pergi batu. Ada batu, ada Nina, perigi. Okey, jadi alat-alat bersuci saya bagi tiga pembahagian. Okey, pertama air. Okey, satu-satunya air yang kita boleh gunakan untuk bersuci adalah air Lak. mutlak. Betul. Lepas tu air mutlak ni ada 7 sumber. Hujan, embun, laut, perigi, sungai, salji dan air mata air. Okay, ada 7 sumber air mutlak ni. Nanti saya akan bagi akronim lepas ni. Lepas tu, lepas air, selain air, kalau tiada air untuk kita bersuci, contohlah macam kemarau. Siapa rumah dia selalu tiada air? Adakah? Di Selangor. Betul. Selangor. Siapa orang Selangor? Tidak boleh orang Selangor sini. Okay, hari tu saya kan tinggal di KL kan. Selalulah juga tiada air. Susahlah juga di sana. Okay. Lepas tu contoh kalau tiada air, kita boleh guna apa? Batu. Atau? Tanah debu. Debu Daun. tanah, betul. Contohlah tiba-tiba azan. Lepas tu kita ambil wuduk. Tapi tiada air. Jadi kita boleh guna Tayamum. tayamum, betul, guna tanah. Okey, jadi tapi tanah kita tu, debu tanah kita tu kita kena tentukan dia suci daripada najis. Contohlah kalau tanah tu tiba-tiba ada tai tasu atas tu, boleh guna? Tidak. Okey, tidak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena pastikan dulu tanah yang kita guna tu suci dan bersih lah. Jadi kita boleh gunakan dia untuk tayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi Wajib. Mandi wajib, betul. Okey. Lepas tu lepas tu alat yang ketiga yang boleh kita gunakan adalah batu ataupun benda kesat. Okey, ini selalu digunakan untuk Tinja. pandai. Betul, pandai, beristinja. Beristinja ni membuang air kan? Betul kah? Beristinja. So, tahukah maksud apa tu beristinja? Ada yang tahu? Tahu. Okey. Beristinja ni contoh macam kita buang air besar kan? Tapi tak air. Lepas tu tiada air lah. Jadi kita boleh guna batu ataupun benda-benda kesat. Okay. Boleh faham setakat ni? Boleh. Tapi yang batu tu, janganlah kamu pilih yang tajam. Nanti berdarah nanti. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, jadi alat-alat bersuci ada berapa? 3. Okay, first apa? Air. Okay, lagi? Tanah. Okay, tanah. Lepas tu? Batu atau benda kesat. Okay, betul. Batu ataupun benda kesat. Okay, ingat tak? Okay, seterusnya kita pergi kepada 7. Okay, kan tadi ada tiga alat-alat untuk bersuci kan? Ada air, tanah, lepas tu batu atau benda kesat. Lepas tu air ni satu-satunya air yang kita boleh gunakan untuk bersuci, untuk membersihkan diri kita, untuk berwuduk, untuk solat semua. Satu saja, iaitu air mutlak. Lepas tu air mutlak ni apa? Okay, air mutlak ni ada 7 jenis. Jadi kita akan tengok 7 jenis tu apa. Okay, ini sudah bagi akronim HELP SSM. Semua ulang. HELP SSM.
Semua ulang. Help SSM. Okey, lagi yang lain pun semua buka mic. Help Help SSM. SSM. Help SSM. Okey. H untuk hujan. Nanti semua bersuara. Semua bersuara. E untuk Bun. embun. L untuk Laut. laut. P untuk Pergi. pergi. S untuk Nyai. sungai. S1 lagi untuk Ji. salji. Okey, M untuk air mata Air. Year. air. Okey, sudah mau kamu semua ulang. Help SSM. Help SSM. Okey, H apa? Hujan. E apa? Embun. L apa? Laut. E apa? Pergi. S apa? Sungai. S1 lagi apa? Pagi. M untuk Air mata air. air mata air. Jadi semua boleh hafal 7 sumber air mutlak. Boleh. Boleh senang hafal guna akronim ni. Senang. Okey, ingat nanti kamu kalau ada buku teks kamu di depan kamu sekarang, soalan untuk kamu hafal, kamu guna akronim lah, kamu tulis dengan pensel di buku teks supaya lepas ni kamu boleh ingat. Boleh ikut setakat ni? Boleh. Okey. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis air. Okey, jenis-jenis air. Okey, jenis-jenis air ni bukan satu je, bukan dua, tapi banyak. Okay, jadi kita pergi kepada jenis air. Okay, jenis air ada 4. Okay, pertama, air mutlak. Tadi kita baca air mutlak. Air mutlak ada berapa tadi? 7. 7. Apa akronim dia? Help SSM. Okay, pandai. Okay, lepas tu, sekejap ada orang masuk. Okay, lepas tu, yang kedua ada air mustakmal. Nanti kita akan tengok apa tu air mustakmal. Lepas tu ketiga air musyammas. Kita tengok apa air musyammas tu. Lepas tu keempat kita akan tengok air mutanajis. Okay, ada 4 jenis air. Ingat tak? Mutlak, mustakmal, musyammas dengan mutanajis. Okay, kita pergi kepada muka surat sekarang muka surat 103. Okay, 103. 103. Okay, kalau ada buku teks buka 103, okay? Kita baca pasal bersuci. Okay, seterusnya kita pergi kepada air mutlak dulu. Okay. Mana botol Ustazah? Tidak pula botol. Okay, siapa? Semua nampak Ustazah? Boleh. Okay. Boleh. Okay, air mutlak. Air mutlak ni air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Maknanya sini dia sudah suci dan kita boleh gunakan dia untuk bersuci. Maksudnya di sini air itu sudah bersih lah. Lepas tu kita boleh gunakan dia untuk kita bersuci lah. Contoh macam kita mau berwuduk, mandi wajib. Dia boleh menyucikan kita. Boleh faham di sana air mutlak tu macam mana? Boleh. Maksudnya dia bersih dan dia suci. Dan dia boleh menyucikan kita. Kita boleh guna dia untuk berwuduk semua. Boleh kita baca untuk solat semua. Boleh faham? Boleh. Okey. Lepas tu sifat dia. Okey, sifat dia sini. Dia belum digunakan. Contoh ni air kan? Cuba mana nampak Ustazah pegang air? Boleh. Kata kabel. Ada tu. Okey. Sekejap. Okey. Ini saya pegang air. Okey, contoh dia ni ciri-ciri untuk air mutlak ni dia belum digunakan. Lepas tu dia tidak berubah. Warna air warna apa? Putih, jernih. Jernih, betul. Lepas tu dia tidak berubah bau, warna dan rasa. Kalau termasuk benda asing, contohlah. Putih. Putih. Contohlah, termasuk apa? Termasuk benda asing, macam benda-benda lah. Termasuk ni. Termasuk dia. Termasuk. Okay, walaupun dia termasuk something yang bukan najis tu, dia tidak berubah bau, warna dan rasa. Dia masih dikategorikan sebagai air
Mutlak. Mutlak. Dia je bila dia termasuk macam benda-benda ke ranting kayu selalunya di sungai kan. Lepas tu dia termasuk benda asing tapi dia tidak berubah bau, warna dan rasa. Bau dia masih sama, warna dia masih jernih, rasa dia pun masih masih rasa air. Jadi dia masih dikategorikan sebagai air Mutlak. air mutlak. Okey, betul. Okey. Jadi lepas tu kita boleh gunakan dia untuk menyucikan hadas dan dua tadi. Depan-depan. Najis. Najis, betul. Menyucikan hadas dan juga najis. Okey, jadi hadas dan najis kita boleh guna untuk mandi wajib, berwuduk, basuh sesuatu yang terkena najis. Kalaulah baju kita terkena, kita pergi main-main, lepas tu dia terkena, baju kita terkena najis tasuk. Okay. Kalau kita mau kasih bersih, guna air Mutlak. mutlak. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh, okey. Seterusnya, okey, sekejap ah. Ustazah, kamu nampak. Okey. Ustazah boleh nampak Ustazah kan? Boleh. Sambil nampak Ustazah. Boleh. Okey, sekejap ya. Okey. Okey. Lepas tu sekarang kita pergi kepada air mustakmal. Okey, air mustakmal. Air mustakmal ni, air yang suci, dia suci mula-mula. Tapi dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey, boleh fahamkah maksud ayat di sana? Boleh. Ulang ayat. Macam mana? Macam mana maksudnya? Ulang Ustazah. Okay. Air mustakmal ni dia air yang suci tapi dia tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Berbeza dengan air mutlak, dia suci dan kita boleh guna untuk bersuci. Kalau air mustakmal ni dia suci tapi kita tak boleh guna dia untuk bersuci. Okay. Maksudnya sini dia ni air bersih tapi kita nak boleh gunakan dia untuk berwudu, untuk mandi wajib semua. Kenapa? Okay, contohnya, kau boleh nampak Ustazah sekarang? Boleh. Okay. Kamu buka pipe kan? Okay, contohlah kamu buka pipe, ambil wuduk. Lepas tu, sekejap. Okay. Kamu buka pipe, ambil wuduk. Lepas tu bawah pipe tu ada tadahan air, baldi. Okay, baldi. Lepas tu kamu ambil wuduk lah, ambil wuduk. Lepas tu air yang jatuh daripada tangan kamu tu, yang kamu lepas ambil wuduk tu, yang dalam baldi tu, itulah dinamakan air mustakmal. Maksudnya air yang sudah kamu guna. Sudah kamu ambil wuduk, lepas tu kamu tadah balik. Lepas tu maksudnya dia air yang second hand. Boleh faham setakat ni? Boleh. Jadi kalau air yang second hand yang kita sudah gunakan, kita tak boleh gunakan dia untuk bersuci. Maksudnya tak boleh digunakan untuk bersuci, kita tak boleh gunakan dia untuk ambil wuduk, mandi wajib, terkena basuh satu yang terkena najis. Contoh kalau ada najis, tai tasuk, lepas tu kita membasuh dia guna air yang sudah kita guna tu, air mustakmal. Ini tak boleh. So boleh faham setakat ni? Boleh. Ada soalan? Ada soalan? Tidak. Tidak, okey, nak apa? Okey, kata kalau air mutlak, air yang suci dan boleh kita guna untuk berwuduk semua tu, untuk bersuci. Okey. Kalau air mustakmal, air yang suci, dia bersih. Tapi kita tidak boleh guna dia untuk bersuci. No. Okey. Dia sebab kenapa? Sebab dia second hand. Dia sudah jatuh martabat dia. Mula-mula dia air mutlak. Tapi bila sudah digunakan, jadi dia tu martabat dia adalah air mustakmal. Sudah digunakan second hand. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, tengok sifat dia. Okey, dia telah digunakan, lepas tu dia bercampur dengan dia bercampur dengan benda-benda suci. Contohnya macam Milo suci kan? Milo bukan najis kan? Milo. Semua siapa suka minum Milo sini? Saya. Milo ataupun koko. Milo ni suci, maksudnya dia bersih lah. Lepas tu air pun bersih. Bila dia bercampur, bila sudah tercampur,
Dia sudah berubah warna, bau dan rasa semua tu. Tapi kita tak boleh guna dia asal biasa digunakan. Dia sudah bercampur dengan benda-benda yang suci. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Jadi air Milo tu kita tak boleh guna untuk berwuduk. Air kopi semua yang kau minum tu kamu nak boleh recycle dia untuk guna buat berwuduk. So habis sudah second hand, sudah kena guna. Boleh faham tak setakat ni beza air mustakmal dengan air mutlak? Boleh. Okey, pandai semua. Lepas tu tapi air mustakmal ni kita boleh guna untuk minum. Minum boleh. Walaupun dia seorang nak guna, kita boleh guna untuk minum. Lepas tu kita boleh buat macam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas. Contohnya macam basuh kereta, siram pokok bunga. Siapa selalu orang Muhammad dia siram pokok bunga? Tak ada? Saya. Okey, bunga apa? Bunga hati-hati? Ya, bunga hati-hati. Banyak? Ya, cikgu. Okey. Okey, jadi semua boleh faham kan apa beza air mutlak dengan air mustakmal? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Seterusnya kita pergi kepada dua jenis lagi. Okey. Air musyammas. Siapa tahu maksud musyammas? Syammas. Hadas. Dan panas apa panas? Panas berpunca daripada apa? Api. Matahari. Matahari. Jadi musyammas ni dia daripada bahasa Arab syammas tu maksudnya matahari. Okay, ingat air musyammas ni ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Tengok maksud di sana. Air yang disimpan dalam bekas logam, ini air. Lepas tu dia disimpan dalam bekas yang logam yang besi itu. Lepas tu kita akan terdedah dia dengan cahaya matahari. Terdedah dengan cahaya matahari. Siapa? Okey. Kita terdedah dia dengan cahaya matahari. Jadi bila dia terdedah dengan cahaya matahari, dia telah diketikkan jatuh dari martabat dia. Jadi air musyammas. Betul. Lepas tu sifat-sifat dia, apa sifat-sifat air musyammas, dia terdedah dengan cahaya matahari. Lepas tu terutamanya di negeri-negeri yang beriklim panas, contohnya di negeri Arab, begitu. Lepas tu kita boleh guna ke air ni yang panas ni? Boleh. Okey, boleh. Tapi Makruh. Makruh sebab makruh tu apa? Kita belajar hari tu. Makruh macam mana? Kalau buat tidak dapat apa-apa. Kalau tinggal? Tidak berdosa. Kalau tinggal mendapat pahala. Pandai. Kalau tinggal dapat pahala, kalau buat tidak dapat apa-apa. Okey. Boleh faham? Okey, kita refresh balik. Okey. Air mutlak. Air yang apa? Air yang suci. Air yang suci. Lepas tu dia bolehkah tidak kita gunakan untuk berwuduk semua? Boleh. Boleh. Okey, betul. Lepas tu kalau air mustakmal macam mana? Air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Pandai. Dia suci, dia bersih, dia boleh minum. Tapi kita nak boleh guna dia untuk bersuci. Kita nak boleh guna dia untuk ambil wuduk semua, untuk sembahyang semua, untuk contoh kalau datang anjing semua, kita nak boleh guna dia. Okay, boleh faham? Boleh. Okey, lepas tu ketiga, air apa? Pasal matahari, air apa? Musyammas. Betul. Air musyammas. Okay, ingat Pertama, air mutlak. Okay, air mutlak ni air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Air mutlak ada berapa tadi? 7. Apa pun dia?
LSM. Okey, pandai. Lepas tu air mutlak, air mustakmal pula, air yang suci juga, dia bersih juga. Tapi kita nak boleh guna untuk bersuci sebab dia sudah diguna. Dia sudah second hand. Okey, lepas tu ketiga pula air musyammas. Air musyammas ni kita boleh guna tapi dia makruh. Sebab dia panas lah. Sebab ulama ada kata kenapa kita makruh gunakan ni sebab contohlah kita ambil wuduk guna air panas nanti terbakar dalam muka kita dan bila air tu dia terdedah kepada cahaya matahari dan dalam logam, takut ada serpihan logam tu yang masih ada di air tu dia terkena muka kita, jadi rosaklah muka kita. Sebab itulah antara sebab mengapa dia makruh digunakan. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, ni tabihu. Air ustazah. Ustazah. Okey, pandai. Okey, seterusnya air mutanajis. Okey. Muntah Air najis. mutanajis. Seterusnya air mutanajis. Sekejap ya. Okey. Seterusnya air mutanajis. Okey, air mutanajis ni air yang dimasuki ataupun air mutanajis ni adalah air yang dimasuki ataupun terkena dengan najis. Siapa? Mana ni? Okay. Maksudnya sini bila ada satu air ni, satu air ni, dia terkena apa? Termasuk apa? Najis. Bangkai. Najis ataupun bangkai semua. Bangkai pun najis. Okay, termasuk tai semua najis semua. Okay, jadi contohnya, sekejap Saya bagi contoh. Okay. Semua boleh nampak Ustazah? Boleh. Okay. Okay, contoh Hina. Saya bagi contoh Hina. Sekejap. Ini ada dua bekas. Saya tengok dua bekas. Siapa? Saya buka background lalu. Sekejap ya. Saya buka background. Yang ada panggil mama. Siapa mama dia panggil tu? Okey. Contoh sini siapa? Saya boleh nampak Ustazah kan? Boleh. Okay, jadinya sini, semua ada dua bekas dengan Ustazah ni. Dua bekas ni. Dua bekas besar ni. Dua bekas. Semua boleh nampak kan? Boleh. Boleh. Jadi, kita akan bezakan air mutanajis. Siapa guna handphone tu boleh screenshot. Hantar di grup nanti. Sudah? Sudah. Okey. Kalau air mutanajis ni, air yang dimasuki ataupun terkena najis. Contohlah. Sebelum tu, ciri-ciri air mutanajis ni, dia tidak mengalir. Contohlah ini, dia mengalir kah? Tidak. Tidak. Dia tidak mengalir kan? Contoh ni air, dia tidak mengalir kan? Lepas tu, dia ada dua perbezaan, dia ada dua keadaan. Satunya, dia banyak sampai 2 kolah. Ini andaikan 2 kolah, boleh? Boleh. Di asrama ada kolah kah? Ada. Ada. Jadi andaikan ini 2 kolah. Andaikan ini 2 kolah. Apa? Nah, tengok lu mak siapa panggil tu. Ini andaikan 2 kolah. Lepas tu ini andaikan tidak sampai 2 kolah. Boleh faham? Boleh. Ternyata cara untuk kita tahu air mutanajis, cara untuk kita tahu air itu air mutanajis ataupun tidak, ada 2 keadaan. Satu, tidak sampai. Oh ya kah? Kabul kan? Yang lain kabul juga? Okey. Cepat. Kamu kuat sangat. Sorry. Mungkin kali, kabur cahaya kali. Gini. Ryan sudah? Kah belum? Kah masih kabur?
Ryan. Okay. Semua main nampak Ustazah lagi? Boleh. Semua nampak? Boleh. Okay. Boleh. Bila kita mau tahu macam mana kita mau tahu air itu air mutanajis ataupun tidak. Okey, dia ada dua keadaan. Air yang sampai 2 kolah. Siapa? Ryan. First, air yang sampai 2 kolah. Lepas tu yang kedua, air yang tidak sampai 2 kolah. Ini andaikan sampai 2 kolah. Ini tidak sampai 2 kolah. Boleh faham? Boleh. Okay. First kita pergi kepada air yang sampai 2 kolah, yang melebihi 2 kolah. Ini dua air yang sampai 2 kolah. Okay. First kita pergi yang sampai 2 kolah ni nak. Okay. Bila dia masuk satu najis dalam dia. Sekejap macam apa kabur ya? Kamera nak lawak. Sekejap. Okay. Kawan nampak kan? Nampak? Boleh. Boleh, nampak. Contohlah ini najis lah, contoh. Okay, contoh ini najis. Dia termasuk dalam ni. Dia termasuk dalam ni. Najis lah, termasuk dalam ni. Dia termasuk. Okay. Lepas tu, ini air yang sampai 2 kolah. Ingat tak? Kita pergi pada air yang sampai 2 kolah yang banyak. Okay. Lepas tu, satu lagi najis. Allah. Sekejap ya. Ada najis. Contoh najis. Tengok warna dia. Okey. Nampak? Nampak. Dia berubah kan? Hijau. Dia berubah. Nampak. Okey. Ini adalah contoh bila najis masuk dalam air yang sampai 2 kolah. Okey. Bila najis masuk ke dalam air yang sampai 2 kolah, bila dia tidak berubah apa-apa walaupun najis masuk, dia masih dikategorikan sebagai air mutlak. Dia tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. Dia masih suci. Walaupun dia termasuk najis. Sebab dia tidak berubah bau, warna dan rasa. Boleh faham? Boleh. Okey. Lepas tu tapi kalau dia berubah bau, warna dan rasa, tengok warna dia warna apa sudah? Hijau. Okey, warna dia warna hijau sudah. Lepas tu bau dia pun bau pandan sudah. Bau najis lah. Andaikan bau najis. Okey. Lepas tu rasa dia pun rasa lain sudah. Jadi bila macam ini dia dikategorikan sebagai air mutanajis. Ingat tak? Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham? Okey. Dia punya keadaan ada dua. Satu tidak sampai 2 kolah, satu sampai 2 kolah. Okey. Satu tidak sampai 2 kolah, satu sampai 2 kolah. Kalau sampai 2 kolah, yang ini sampai 2 kolah yang banyak tu, dia punya keadaan banyak tu. Okey. 2 kolah ni umpama 52 gallon. Lepas tu 13 tin minyak tanah ataupun 230 liter air dan 230 ataupun 270 liter. Suka tentu 2 kolah, anggaran dia lah. Bila air tu sampai 2 kolah, bila dia masuk najis apa-apa najis, tapi dia tidak berubah 3 benda tu, bau, warna dan rasa, dia masih dikategorikan sebagai air Mutlak. Jadi kita masih boleh guna dia untuk bersuci, contohnya ambil wudu, mandi wajib semua. Okey, lepas tapi kalau air yang sampai 2 kolah ni dia berubah warna dia, berubah rasa dia. Dia dikategorikan sebagai air mutanajis. Ingat tak? Najis. Kamu boleh faham setakat ni? Boleh. Ingat. Okey, seterusnya kita pergi kepada air yang tidak sampai 2 kolah. Kita pergi letak tepi dulu ni. Air yang tidak sampai 2 kolah. Dapat? Kemudian kita pergi kepada air yang tidak sampai 2 kolah. Okey. Ini air yang tidak sampai 2 kolah, dia kecil kan? Tengok beza dia.
Boleh baca. Ini umpama yang sampai 2 kolah. Ini tidak sampai 2 kolah. Boleh faham takat ni? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang kita bicara air yang tidak sampai 2 kolah. Contohlah. Okay. Contohlah masuk najis dalam tu. Okay. Contoh ini. Okay. Contohlah masuk najis dalam tu. Contohlah masuk najis dalam tu. Okay. Dia tidak berubah apa-apa kan? Ya. Okay. Lepas tu satu lagi najis masuk. Dia Berubah. berubah warna, bau dan rasa. Okay, dia berubah. Okay. Jadi, kalau air yang sampai 2 kolah tadi, yang Nina, bila dia tidak berubah apa-apa, dia tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. No. Tapi bila dia berubah bau, warna dan rasa, dia dikategorikan sebagai air mutanajis. Okey. Tapi kalau air yang tidak sampai 2 kolah, tidak kisahlah dia berubahkah, dia tidak berubahkah, dia masih dikategorikan sebagai air Najis. mutanajis. Okey, setakat ni boleh faham apa beza yang dua ni? Boleh. Boleh. Okey, kalau sampai 2 kolah macam mana? Boleh. Kalau yang sampai 2 kolah. Yang ni nak macam mana? Macam mana? Sila mutlak. Okay, semua respon yang sampai 2 kolah macam mana? Kalau air yang sampai 2 kolah, dia termasuk najis, tapi dia tidak berubah apa-apa, dia jadi apa? Dia tidak terkategori dalam najis, mutanajis. Pandai. Tapi kalau dia berubah bau, warna dan rasa? Dia kategori air mutanajis. Okey, ini kalau yang 2? Ini yang kalau air sampai berapa? 2 kolah. 2 kolah. Okey, pandai. Tapi kalau air yang tidak sampai 2 kolah, macam mana? Dua-dua kategori air mutanajis. Betul. Pandai. Walaupun dia tidak. Berubah warna. Okey, pandai. So, boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, pandai semua. Ingat tak? Kalau yang ingat tak, ini usaha dalam balik. Kita kena ingat. Kalau air yang sampai 2 kolah, kalau dia tidak berubah apa-apa, dia tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. No. Okay. Tapi kalau air yang sampai 2 kolah dia berubah bau, warna dan rasa, dia dikategorikan sebagai air mutanajis. Faham? Tetapi kalau air yang tidak sampai 2 kolah, tidak kisahlah dia berubahkah, tidak berubahkah, dia still dikategorikan sebagai air mutanajis. Jadi bila air mutanajis, kita boleh gunakan tidak? Tidak. Okey, tengok sini. Bila kita tengok slide, bila kegunaan dia, kita tidak boleh tidak sah bila kita bersuci dengan air mutanajis dan tidak boleh diminum. Okey. Adakah yang minum air mutanajis ni? Tiada. Bayar. Tidak kan? Saya tidak mau. Tidak kan? Okey. Jadi boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh faham? Okey, kita ulang balik. Air mutlak tu macam mana? Suci. Betul. Suci dan? Daripada Yang boleh najis. digunakan Dan boleh digunakan untuk bersuci. Pandai. Suci. Pandai. Air mustakmal? air yang suci tapi tidak diboleh suci. Tapi tidak boleh digunakan. Pandai. Sebab dia sudah Sudah digunakan. pandai. Lepas tu yang ketiga air apa? Air musyamas. Najis. Musyamas dulu. Okey, musyamas. Air musyamas ni air yang macam mana?
Air yang panas. daripada matahari. Yang makruh Pandai. jika digunakan. Ya, panas makruh digunakan kena matahari. Okey, pandai. Lepas tu yang ketiga, air, yang keempat air Najis. mutanajis. Betul. Mutanajis. Ada berapa keadaan? 2. Air yang Satu. dimasuk. Satu keadaan dia macam mana? Saya lupa. Yang Dengan 2 kolah. ni. Terkena najis. Satu yang sampai 2 kolah, satu lagi Yang tidak sampai 2 kolah. yang tidak sampai 2 kolah. Kalau yang sampai 2 kolah dia macam mana? Air najis. Kalau yang sampai 2 kolah kalau terkena najis tidak boleh tidak terjadi dalam air mutanajis. Tidak berubah apa-apa, dia tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. Kalau dia berubah, Kalau dia berubah air mutanajis. okey. Kalau yang tidak sampai 2 kolah, Kalau dia Tidak berubah, tetap air mutanajis. okey. Kalau yang sampai 2 kolah, kalau yang tidak berubah apa-apa, dia tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. Dan kalau dia berubah apa-apa, dia dikategorikan sebagai air mutanajis. Tetapi kalau yang dia tidak sampai 2 kolah, dia berubahkah, tidak berubahkah, dia masih dikategorikan sebagai air Mutanajis. najis. mutanajis. Okey, boleh faham takat ni? Boleh. Najis. Boleh. Okey, pandai. Okay, seterusnya kita pergi kepada apa beza suci dan bersih. Okay. Suci ni, kotor. Kalau apa beza suci dan bersih ni, dia kotor. Kalau suci, kita pergi pada suci dulu. Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan ataupun tisu sahaja. Maksudnya sini, bila kita punya, contohlah baju kita ni terkena sos. Sos najis ke bukan? Bukan. Kan? Bukan. Bila terkena sos, bila kena benda yang bukan najis, kita hanya lap dia saja guna sapu tangan ataupun tisu. Tapi dia masih suci. Kenapa masih suci? Sebab dia bukan Yes. najis, betul. Dan kita boleh bawa sos. Solat kan. Okey. Masa sini kita sebut intabihu. Ustazah. Okey. Nyata okey. Kalau suci ni, dia kotoran yang bukan najis. Bila ada satu kotoran tu di baju kita terkena, lepas tu kita nak basuh, kita just lap je guna tisu ataupun sapu tangan, dia masih suci dan kita boleh gunakan dia untuk buang solat. Itu kalau suci. Kalau bersih pula, bila kita punya baju ada najis, tiba-tiba ada terkena tai ayam. Okey, dia kan najis. Lepas tu kita basuh dia, kita main basuh je. Basuh dengan sabun semua. Tapi kita nak guna air mutlak. Kita guna air mustakmal, kita guna air mustakmal yang kita guna bukan air mutlak. Jadi baju tu bersih tapi dia tidak suci. Maksudnya dia bersih, wangi sudah ada soflan, tapi kita tak boleh guna baju tu untuk bersuci sebab kita dah guna air Mutlak. mutlak. Jadi tak boleh buat Lat. solat. Okay, sekarang boleh faham apa maksud suci dan bersih dekat dia? Boleh. Boleh. Okay, seterusnya kita beri kepentingan bersuci. Kenapa kita kena penting? Kenapa? Pendapat kamu, kenapa pentingnya bersuci ni? Kenapa penting? Agar ibadah Supaya diterima. Agar ibadah terima lagi? supaya sah solat. Dia melakukan Sah solat lagi? Apa lagi? Apa lagi satu? Supaya siapa sayang? Kelihatan bersih. Ya Allah saya. Kelihatan bersih supaya Allah sayang. Okay, betul. Jadi sini saya kasih senarai 3. Ada lagi poin-poin lain dia kita boleh baca. Sekarang saya kasih list 3. Okay. So, nampak screen kan? Masih boleh nampak screen kan sekarang? Boleh nampak screen?
Boleh? Boleh. Okey. Yang pertama sini, menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Okey, jadi contohlah kita punya tempat tu bersih, tiada kotoran, tiada sampah. Kita mau ibadah pun senang. Bukan kita perlu cuci lagi, apa lagi semua. Susahlah kalau tempat ibadah kita tu nak bersih. Jadi bila kita punya tempat ibadah bersih, rumah kita bersih, bilik kita bersih, kita pun selesa lah untuk solat. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Seterusnya yang kedua, dapat memelihara kesihatan dan menghindarkan penyakit. Okay, contohlah kalau dalam satu flat tu, dia punya flat tu penuh sampah, lalat semua. Restoran penuh sampah, penuh lalat. Jadi kita akan mudah apa? Penyakit. Mudah sakit. Ya. Jadi kalau kita pelihara suci ni, kita bersuci, membersihkan diri, bersih sekitaran, kesihatan kita pun terjaga dan menghindari penyakit. Boleh faham? Boleh. Boleh. Kesusahan yang ketiga, kita akan dapat keredaan Allah dan kasih sayang Allah. Allah sudah kata yang di surah first tadi, di dalil itu surah Al-Baqarah ayat 222, Allah kata Allah suka kepada mereka yang bersuci. Jadi bila Allah suka, Allah Dok. redha. Betul. Bisa kata sampai faham? Boleh. Okey, pandai. Okey. Sekarang kita buat latihan dulu. Boleh buat latihan? Boleh. Sekejap ya. Okey. Siapa yang dapat screen sekarang? Boleh. Saya minta 3 orang boleh? Siapa boleh 3 orang? Isi tempat kosong je. Siapa mau? Umair. Saya. Siapa saya tu? Najrul. Nazirul, Umair, boleh? Siapa lagi satu? Akil. Mabarikal. Si Fadil. Tak, senang tak ni? Fadil. Fadil lah, Fadil. Ayah Okey, sama Fadil dengan boleh? N. Boleh. Okey. Jawab ni nak dua soalan. Baca dulu. Ayah Saya jawab Musabid dari sudah. Saya jawab dari sini. Cuba baca. Sekarang. Mana? Ni nah. Alat. Besar. Alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah air Okey, air dan benda silap kalau tayamum guna apa? dan debu Betul. Dan debu. Okey, makasih Fadil. Okey, seterusnya Nazirul. Fadlil, Ustazah. Ha? Saya bukan Fadlil. Siapa? Fadil. Muhammad Fadil. Oh, Fadil. Okey, syukran Fadil. Okey, Fadil, syukran. Okey, Fadil kan? Betul kah? Ya. Fadil. Fadil, D-H-I-L kan? Ya. Okey, syukran. Okey, seterusnya Nazirul. Ada Nazirul? Ada. Okey, ni nah, satu ni. Air digunakan untuk mandi dan berwudu. Berwudu, okey, betul. Lagi? Manakala? Juga tidak Manakala? dan manakala digunakan untuk ayam. Okey, pandai. Matayamum tu. Okey, matayamum. Okey, last. Siapa tadi mau? Umair. Okey, Umair. Siapa? Air. Okey, tolong. Siapa mau baca? Air.
Air juga digunakan untuk Apa? tidak tahu Air juga digunakan untuk beristinja beristinja dan dan menyucikan sesuatu yang terkena najis, oke. Lepas tu batu atau benda Tahu? kasar Oke, pandai. juga boleh digunakan untuk beristinja. Oke, kita tengok jawapan nak. Oke, selamat betul. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya. Last. Jenis-jenis air. Senang nih. Siapa mau tolong? Haikal. Oke, Haikal. Lagi, Ryan boleh? Boleh. Oke, Haikal, Ryan. Satu lagi. Dani, Mair. Dani. Dani belum Akil. masuk. Siapa lagi? Dani Epic dia Akil. Akil boleh? Boleh. Oke. Oke, first. Si Ustad batu. Siapa? Ustaz Ustaz Kali. tadi tu? Akil. si Akil Ustad Bomba. Oke, Akil boleh? Boleh. Oke, Akil baca nafas. Baca, lepas tu tentukan masa tu air tu. Oke, ini nafas. Air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Oke, kenapa? Dia suci, tapi dia tak boleh guna untuk bersuci. Air apa? Musyamas. Air musyam Air musyamas kita boleh guna tapi makruh. Oke, tapi yang ini air, Sniman. nomor 2 kabur. ya, yang ini air Nikmat. Takim. mustakmal. Oke, mustakmal. Dia air yang suci tapi kita tak boleh digunakan untuk bersuci sebab dia sudah Ya. diguna. Oke, seterusnya Ryan yang kedua. Itu makruh loh. Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Oke, apa? Untuk Air mutlak. Air apa? Air mutlak. Oke, pandai. Syukran Ryan. Oke, siapa lagi itu tadi? Siapa lagi tadi? Tadi mau jawab tadi tu? Ustaz. Mair. Sumair. Umair. Akil. Akil tolong. Akil. Si Haikal entah. Oh, Haikal lah, Haikal. Air yang disimpan di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari. Oke, apa? Musyamas. Oke, pandai musyamas. Jadi yang terakhir ni, air yang dimasuki atau terkena najis, air Jis. mutanajis. Kita tengok jawapan lah. Oke, itu pun untuk diri sendiri. Sekejap ya. Oke. Oke, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Semua boleh fahamkah semua yang kita belajar hari ini? Boleh. Oke, Japa. Oke. Hari ini, sudah mau minta satu orang untuk bagi kesimpulan boleh? Boleh. Siapa? Mair. Mair. Saya mesti semua yang lagi ni. Dia jadi mah handsome. Umair boleh? Siapa handsome nak bilang? Mair. Sindir. Umair boleh tak siapa handsome dong bilang? Boleh bagi kesimpulan apa yang kita baca hari ini? Bombal. Okey, siapa yang tolong? Haikal boleh? Ah. Bagi hari ini kita belajar pasal gitu. Hari ini kita belajar pasal air musyamas dan Tiba. Apa lagi? Yang lain boleh tolong juga.
Jawab tolong. Syari. Air Syammas tadi. Lumayan betul kan? Air Mut. Lak kok. Okey. Fadil boleh tolong bagi kesimpulan? Apa itu Ustazah yang Sekarang begini, hari ini kita belajar pasal sabar malah maksud. Lepas tu begini. Okey, apa? Cuba. entah hari ini kita belajar tentang najis. Air, Najis ni. jenis-jenis air. Ah, Apa dia? Apa gitu? alat-alat dia. Alat-alat untuk beristinjak itu sama Untuk bersuci. Lagi? untuk suci-suci Hmm. sama itu aja yang saya tahu kepentingan bersuci. Okey, last. Ustazah mau minta Riz boleh tolong Ustazah bagi kesimpulan? Makasih Fadil. Riz Sama-sama. boleh? Boleh. Okey, dari awal kita baca pasal apa? Bersuci. Okey, kita baca pasal bersuci. Kita baca pasal ada apa kita baca? Jenis air. Jenis Jenis air. Lagi? Contoh air. Contoh air. Okey, lagi yang mula-mula apa? Mula-mula. Maksud. Maksud. Maksud kifat. Okey, mula-mula maksud. Lepas tu air mutlak ada berapa? 7. Apa gitu? Okey, 7. Apa akronim dia? Help. SSM. Okey, pandai. Okey, so boleh faham ke pelajaran pada hari ini? Boleh. Okey, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar pasal maksud bersuci. Kita tengok bersuci itu apa dari segi bahasa dan istilah. Kita pergi kepada alat-alat bersuci, kita pergi kepada jenis-jenis air, lepas tu kita pergi juga kepada kepentingan. Kita tengok juga pasal apa beza suci dan bersih. Kita boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Ustazah mau minta tolong Nabil untuk baca doa habis belajar. Nabil. Mair. Amin. Umair tidak ada Itu tangan saja nih. kelas kita untuk hari ini. Terima kasih sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok kah? Oke. Insya Bangun Allah. awal juga, bangun awal boleh? Baba. Insya Allah. Ingat ya bangun awal. Insyaallah. Kalau kau Shumair. bangun awal, kamu tolong miss call. Insyaallah. Okey? Set jam. Boleh? Shumair. Kita bangun sebelum subuh lagi. Bagus, bagus. Bohong. Okay, nanti saya tengok siapa yang selalu hadir. Okey? Bodoh Adil. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jumpa esok.